Seperti mana hadis Nabi SAW, huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Maksudnya, 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu, kata Rasulullah SAW, terlebih kasih kepadaku daripada dunia sekaliannya. Kalau nak bandingkan dunia dengan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, Nabi kata, aku terlebih seronok, aku terlebih kasih, aku terlebih suka dengan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh tu. Nak bandingkan dengan dunia, lebih itu lagi. Jadi seolah-olah barang siapa yang dapat buat sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat ni, seolah-olah ni memiliki apa? Dunia, bahkan lebih daripada dunia, lebih daripada dunia lagi kelebihan yang dia dapat. Maknanya kalau ada seorang diberi dunia dan isi kandungnya, seorang lagi diberi peluang solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, beruntung lagi yang sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh tu. Nak bandingkan dengan yang seorang lagi diberi dunia serta isi kandungnya. Tak boleh nak dibayangkan, tak boleh nak digambarkan betapa hebatnya ganjaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hebat tawaran Allah, Allah tetap bersifat dengan maha kaya. Allah Taala takkan jadi miskin. Allah Taala takkan jatuh miskin, memberikan ganjaran pahala yang sebanyak-banyaknya kepada hamba yang beribadat. Allah tidak jemu memberi pahala selagi hamba tidak jemu beribadat. Selagi mana hamba tu nak beribadat, selagi tu Allah akan melipat kali gandakan pahalanya. Kecuali hamba tu jemu. Bila hamba jemu, makna hamba tak nak buat ibadat, tak adalah pahala. Tapi kalau selagi buat, Allah tak jemu-jemu nak bagi pahala. Allah tak jemu-jemu nak bagi pahala bagi orang yang buat amal soleh. Cuma nak buat dengan tak nak buat je lah. Tapi siapa buat akan dapat kelebihan. Mana tadi? Di antaranya 2 rakaat sebelum fardu subuh tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, itu yang pertama, sembahyang sunat yang muakkad, yang sangat-sangat dituntut. Jadi sehingga kalau kita solat subuh, pergi jemaah contohnya, sampai-sampai masjid, imam dah solat dah, kita pun teruslah masuk sembahyang fardu subuh. Lepas daripada sembahyang fardu subuh tu, boleh digantikan balik, salli sunnat as-subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat subuh ganti kerana Allah. Ganti kerana Allah. Sembahyang sunat yang luput, yang tertinggal, sunat diqadhakan. Sembahyang sunat yang ditinggalkan, hukumnya sunat diqadhakan. Contoh pagi tadi kita tak sembahyang duha, malam ni sunat kita qadha duha. Sunnat ad-duha raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Aku sembahyang. Mak yang lupa dengan pahala, dia akan ganti lah. Bagi kita ni, alah dah lepas-lepas dah, kita tak tamak dengan pahala. Tapi kalau duit kita hilang, kita minta ganti. Kalau duit kita cicir, kalau ada nak ganti, alhamdulillah. Tapi ibadat kita kalau tertinggal, kita tak nak ganti. Pagi tadi tak sempat nak duha, ataupun terlupa ke tuan-tuan, malam ni boleh kan? Kadang-kadang tuan-tuan bangun tahajud, sebelum nak sunat tahajud, usalli sunnat ad-duha raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Baik. Dan 2 rakaat dahulu daripada fardu zuhur. 2 rakaat dahulu makna sebelum zuhur. Jadi dah berapa 4 rakaat dah lah. 2 rakaat sebelum subuh yang muakkad ni, cerita yang muakkad ni yang sangat-sangat dituntut ni. Mana tak dapat tidak, jangan tinggal lah. Makna jangan tinggal, makna tak dapat tidak. Kalau tak boleh buat yang ghairul muakkad, jangan tak buat yang muakkad ni. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum fardu zuhur, dan 2 rakaat kemudian daripada fardu zuhur. Lepas daripada sembahyang fardu zuhur, sunat muakkad 2 rakaat pula ba'diyah zuhur.
Tadi usolli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat zuhur qabliyah, yakni sebelum, ataupun aku sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat. Itu yang muakkad. Lepas daripada sembahyang fardu zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lepas baca wirid, kita pun bangun usolli sunnataz zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat zuhur ba'diyah, makna selepas zuhur. Itu juga muakkad yang sangat-sangat dituntut. Dan tu kadang-kadang kita tengok ada orang lepas sebelum nak menanti iqamat zuhur tu, bila-bila dah azan, ada 15 minit lagi contoh waktu nak masuk untuk mendirikan sembahyang fardu zuhur. Lepas dia bangun 2 rakaat, dia bagi salam, sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat, lepas tu dia bangun lagi 2 rakaat. Maknanya ada 4 rakaat, betul? Jadi yang 2 rakaat yang kemudian dibuat tu, itu yang ghairul muakkad, yang tidak muakkad. Yang mula-mula dia buat tu, itu yang muakkad. Lepas salam-salam tu kita kata, bila belum sampai lagi, tengok kat jam ada lagi 2 minit lagi. Sempat ni sembahyang sunat ni. Sempat lagi ni. Maka dia pun usolli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Makna yang dibuat kali kedua tu, itu yang ghairul muakkad, yang tidak muakkad. Jadi dia dapat 2 lah. Muakkad pun dibuat, yang tidak muakkad pun dibuat. Kemudian lepas daripada zuhur pula, dia buat lagi, bangun lagi, sholli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat kerana Allah, makna selepas. Ba'diyah tu kita kena faham lah, maksud ba'diyah tu makna selepas zuhur 2 rakaat. Itu yang muakkad. Tiba-tiba orang dah bangun balik, dah dibangun lagi 2 rakaat lagi, disembahyang lagi 2 rakaat. Itu yang ghairul muakkad. Makna sebelum dan selepas dibuat 4 rakaat. Sebelum 4, selepas 4. Apa peranan sembahyang sunat rawatib ni? Nak cover lubang-lubang yang ada pada sembahyang fardu, yang khusyuknya tak sempurna, yang khuduknya tak sempurna, yang bacaannya tak begitu sempurna. Tumakninahnya ke? Tumakninah ada tapi tak sempurna. Maka yang nak tampal lubang-lubang lah, itulah dia sembahyang sunat rawatib tadi lah. Maksudnya kalau dibuat sembahyang sunat rawatib, sembahyang fardu dia tetap akan jadi cantik dan sempurna juga pahala dia. Kalau tak buat, maknanya kalau berlubang lah. Sah sembahyang zuhur dia tapi tak sempurna lah, berlubang sini, berlubang sana. Tak ada yang nak tutup. Jadi peranan sembahyang sunat rawatib ni nak tutup lubang-lubang sembahyang fardu. Bermula sembahyang Jumaat demikian jua. Apa maksud demikian jua? Seperti sembahyang zuhur. Seperti mana sabda Nabi SAW, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Apabila bersolat Jumaat seorang kamu, maka hendaklah bersolat 4 rakaat daripada, makna kemudian daripada sembahyang Jumaat. 4 rakaat tu mana dua-dua kan? Jadi sembahyang zuhur di sembahyang Jumaat dikiaskan dengan sembahyang zuhur. Ada qabliyah Jumaat, ada ba'diyah Jumaat. Ada yang muakkad, ada yang ghairul muakkad. Ada muakkad sebelum Jumaat, mana 2 rakaat muakkad sebelum Jumaat, 2 rakaat muakkad selepas Jumaat. Kalau Tok Imam, Tok Bilal sedang baca khutbah, datang-datang Tok Bilal sedang baca khutbah, nak terus duduk ke nak solat? Mana yang afdal? Duduk dengan khutbah ke sembahyang? Sembahyang. Tapi sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang lain tak boleh. Sembahyang lain tak boleh. Walaupun khutbah yang kedua. Sampai-sampai tu imam ittaqullah, kita pun usolli sunnat tahiyatul masjid. Allahu akbar. Tak payahlah panjang-panjang. Bayanglah ringkas-ringkas, ringankan. Ringankan. Tapi orang tak faham, dia tengok kita atas bawah. Orang tengah baca khutbah,
Dah lah datang lambat. Mayang pula. Umur tak gerti. Padahal dia yang tak gerti. Padahal dia yang tak gerti. Sembayanglah. Tapi tak payahlah panjang-panjang, tak payahlah nak baca Al-Baqarah dan sembahyang sunat tu. Lepas tu bagi salam, lepas tu dengar khutbah. Jangan bercakap, jangan main handphone. Sekarang tak ada adab orang, tak ada akhlak. Mana-mana masjid kita tengok, baik yang tua, baik yang muda, sama je 2 kali 5, kong kali kong kang. Tu imam sedang baca khutbah, dia main handphone. Dia tengok WhatsApp, dia tengok Facebook, dia tengok TikTok. Meskipun dislowkan volume, semua tu hilang pahala Jumaat. Tak ada pahala Jumaat. Qabliyah tak ya? Kalau sebelum khutbah boleh. Sebelum khutbah dah azan, tapi tu imam tak naik mimbar lagi, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu, lepas tu baru buat qabliyah Jumaat. Tapi kalau datang-datang tu imam dah baca khutbah, buat tahiyatul masjid je. Lepas sembahyang Jumaat, buat ba'diyah pula dah. Sama ada nak buat 2 rakaat yang muakkad ataupun lepas tu nak tambah lagi 2. Hari Jumaat kan besar pahala, berlipat kali ganda. Buatlah, pulun lah. Sebab tu hari Jumaat ni sebenarnya hari raya. Hari Jumaat ni hari raya setiap minggu. Kalau Aidilfitri, Aidil Adha, hari raya setiap tahun. Hari Jumaat tu hari raya setiap minggu. Sebab tu ahli-ahlillah, orang wali-waliullah, hari tu dia pulun ibadat sebanyak apa? Hari itulah dipulunnya ibadat sebanyak-banyak, daripada malam Jumaat sampai ke petang asar Jumaat. Malam Khamis malam Jumaat, dipulun ibadat hari Jumaat. Dia pergi masjid awal, balik lambat. Pergi awal, balik lambat. Kita datang lambat, balik cepat. Kita hari Jumaat datang lambat, baliknya cepat. Orang-orang tu dia awal pagi datang lah. Pukul 11 dia dah ada dekat masjid. Tahiyat masjid, baca Quran, baca wirid, macam-macam, i'tikaf. Apakah orang dah habis Jumaat kan? Dia tak balik lagi. Dia last baru dia turun. Hebatlah. Itu kelebihan kalau cuti Jumaat. Tapi kita bergaduh lah. Time tu nak pergi kerja, time tu lah nak makan, time tu nak solat Jumaat. Kadang pakai pun sembahyang pun pakai pakaian bekerja. Bukan najis tak bersih. Bukan najis tak bersih. Tak bersih bukan maksud najis, faham? Comot-comot, bau hapak, bau minyak, bau macam-macam lagi. Sah tak sembahyang? Sah. Bukan pakaian tu najis, tapi tak sempurna lah. Sebab pakaian dalam solat pun ada markah dia. Pakaian dalam solat pun ada markah dia. Jadi dah kita hari Jumaat tak cuti, macam itulah jadi. Kita kejar-kejar. Kadang-kadang kita kesian tengok budak-budak yang orang-orang yang kerja kilang semua terpaksa bergili-gili sembahyang yang tekan arahkan bergili ni orang kapiak dah. Minggu depan lu jangan pergi sembahyang. Minggu ni dia pergi, minggu depan dia pula arahkan. Tengok alangkah sedihnya kita. Alasannya jaga mesin. Sebenarnya benda tu boleh diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Kecuali sangat darurah tu lain lah. Sangat darurah. Itu bukan darurah, itu keduniaan. Macam polis kadang-kadang dia buat roblok atau hari Jumaat. Tak apalah, darurah. Mana ada hal yang sangat-sangat penting, ada jenayah ke nak cabut lari ke, dia terpaksa buat sekatan sana sini. Tak apalah, ada keuzuran. Tapi kalau buat roblok sekadar nak cek rotek tu tadi. Tak ada darurah mana tu. Itu hari Jumaat. Allah Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi kalau Tok Imam sedang baca khutbah, boleh lagi nak buat sembahyang tahiyatul masjid. Yang lain tak boleh, tahiyatul masjid.
Sembahyang lingkaran Allah Akbar. Baca yang sunat-sunat, lepas tu duduk dengar khutbah. Jangan main handphone. Ni budak-budak main handphone, bapak budak main handphone. La ilaha illallah. Lepas tu kita tengok pihak masjid pula tak ada tegur lah tu. Kena tegur. Tolong, jangan main-main. Jangan sia-siakan pahala Jumaat. Jangan main handphone. Simpan handphone. Kena sebut benda tu. Selalu tiap minggu kena azankan pangkal telinga orang. Kadang-kadang dia jadi seronok tu sebab tak ada yang ingat kan. Biasalah orang ni. Kita ni jenis kalau tak ketuk kan tak masuk. Dia jenis kena pantak kan kat telinga tu. Pantak kan kat telinga tu. Kena marah kan. Itulah guna kuasa. Dia tak boleh nak cakap apa. Yang cakap tu apa? Yang tegur tu siapa? Imam. Yang tegur tu siapa? Bilal. Dia tak boleh nak banyak bunyi. Kalau kita ni, jangan buat pasal. Tak boleh tegur. Sebab tu guna kuasa tu. Tegur. Tolong jangan main handphone. Tak ada penumpuan, tak ada adab lah orang panggil. Tak berakhlak, tak beradab. Dahlah pakaian yang tak beradab. Akhlak pun tak ada. Na'udzubillah min zalik. Jadi biasa lah. Jadi tolong bapak-bapak tolong ingatkan anak-anak. Bapak-bapak tolong ingatkan anak-anak. Ibu-ibu pun tolong ingatkan anak-anak yang bersekolah, yang nak pergi solat Jumaat, tolong ajar adab dan akhlak mereka. Mana imamnya kerja lah. Ni di rumah pun kita pesan. Di rumah pun pesan nak pergi solat Jumaat, jangan main-main, jangan main handphone waktu khatib sedang baca khutbah. Masuk masjid simpan dah handphone. Ni dengan Mobile Legend ni, dengan apa tengah tak ambil khutbah. Tok imam baca khutbah dia pegang gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti terbawa-bawa sampai ketua tu. Terbawa-bawa sampai ketua, tak ada adab dalam masjid. Kena pakat-pakat jaga. Pakat-pakat ingat-ingatkan anak-anak kita supaya jadi orang yang berakhlak, beradab di tempat ibadat. Hormat masjid. Kemudian dan 2 rakaat kemudian daripada sembahyang fardu maghrib. Selepas maghrib 2 rakaat tu yang muakkad, makna 2 rakaat sebelum maghrib itu ghairul muakkad. Dan 2 rakaat kemudian daripada Isya, selepas daripada Isya 2 rakaat, iaitu jadi semuanya yang muakkad ada 10 rakaat. Kemudian rawatib ghairul muakkad, dan keduanya sembahyang sunat rawatib yang ghairul muakkad, yang tidak muakkad, yang tidak diberatkan sangat. Iaitu mana? Iaitu 12 rakaat. Mana dia 12 ni? 2 rakaat dahulu daripada zuhur, mana 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat kemudian daripada keduanya, dan 2 rakaat kemudian daripada keduanya, makna selepas daripada zuhur, dan 4 rakaat dahulu daripada asar. 4 rakaat dahulu daripada asar, maknanya kalau masuk azan asar dia bangun sembahyang 2 rakaat ghairul muakkad. Dia bagi salam, dia bangun lagi 2 rakaat pun ghairul muakkad. Boleh? Sebelum daripada asar, orang azan asar dia bangun, sholli sunnatal asri raka'ataini lillah ta'ala. Tak ada qabliyah lah. Tak adalah disebutkan qabliyatan sebab tidak ada ba'diyatan. Tidak ada ba'diyah selepas asar. Qabliyah tak ada. Dah tu, sholli sunnatal asri raka'ataini lillah ta'ala. Allahu akbar, aku solat asar 2 rakaat. Lepas tu bagi salam kan dia bangun lagi sekali, sholli sunnatal asri raka'ataini. Jadi kedua-dua itu jadi 4 rakaat tadi ghairul muakkad. Dan 2 rakaat kemudian daripada Isya, iaitu ada 10 mana pula tadi 2 rakaat dahulu daripada zuhur, 2 rakaat kemudian daripada keduanya, maknanya zuhur, dan 4 rakaat dahulu daripada asar. 4 rakaat selepas asar, mana pula sebelum. Dahulu makna sebelum. Dahulu makna sebelum. 2 rakaat sebelum asar itu ghairul muakkad. Dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib. Azan maghrib kita bangun sembahyang 2 rakaat. Itu ghairul muakkad. Dan 2 rakaat dahulu daripada Isya. Orang azan Isya kita bangun sembahyang sunat 2 rakaat rawatib. Itu pun ghairul muakkad juga. Maka dinamakan sunat yang muakkad dan ghairul muakkad sekaliannya rawatib dan tawabi' bagi fardu. Tawabi' makna yang mengiringi, yang mengikuti, yang mengiringi, yang mengikuti fardu.
yang mengiringi, yang mengikuti fardu, yang mengkapit fardu. Baik. Kemudian wajib disebutkan qabliyah dan ba'di. Yang ada qabliyah wajib sebut qabliyah, yang ada ba'diyah wajib sebut ba'diyah, yang tak ada ba'diyah tak ada sebut qabliyah ataupun ba'diyah. Dia tak ada pasangan. Macam asar, salli sunnatal asri saja, tak ada qabliyatan. Subuh pun gitu, salli sunnatal subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Salli sunnatal subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Salli sunnatal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Tak ada qabliyatan tadi. Tak ada qabliyatan qabliyah subuh dan qabliyah apa? Qabliyah asar tak ada. Semata-mata niat aku solat 2 rakaat saja. Ini masuk dalam apa ni? Dalam kumpulan sembahyang sunat mana ni? Sembahyang sunat yang berwaktu. Sembahyang sunat terbahagi kepada berapa jenis? 3. Sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat bersebab, sembahyang sunat berwaktu. Sembahyang sunat dulu awal kitab Muniyatul Musalli ni dulu. Sembahyang sunat yang bersebab. Contohnya, kenapa sembahyang tu? Sebab gerhana. Jadi ada sebab sembahyang tu. Itu namanya bersebab. Tu sembahyang ramai-ramai tu sebab apa tu? Oh, minta hujan. Sembahyang istisqa. Sembahyang minta hujan. Itu contoh sembahyang yang bersebab. Kemudian sembahyang sunat yang berwaktu. Ataupun sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sembahyang masuk masjid duduk je lah. Dah sembahyang dulu. Kenapa lah nak sembahyang? Sebab masuk sebab masuk masjid dia sembahyang tahiyatul masjid. Tak ada sembahyang sunat tahiyatul surau, tahiyatul rumah tak ada. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tak ada tahiyatul tom yam tak ada. Tahiyatul warung tak ada. Tahiyatul warung tak ada. Tahiyatul tom yam tak ada. Tahiyatul rumah tak ada. Tahiyatul masjid. Itu sembahyang sunat yang bersebab. Sembahyang sunat yang berwaktu, sebab masuk waktu duha. Masuk waktu zuhur dah, qabliyah ba'diyah tu. Dan sembahyang satu lagi, sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat semata-mata. Semata-mata nak sembahyang. Itu nama sembahyang sunat mutlak. Tak ada kait sebab, tak ada kait waktu. Saja nak solat. Sebab masa banyak ni, masa banyak ni tak tahu nak buat apa malam-malam ni. Nak tidur golek sini, golek sana, tak lena ni. Nak kata dia pun bangunlah usalli lillahi ta'ala. Jadi ada beza Ada beza sembahyang sunat bersebab dan berwaktu dan sembahyang sunat mutlak. Kalau di dalam sembahyang sunat yang bersebab dan berwaktu, dalam niatnya kena ada berapa? Qasad dan ta'arud. Qasad dan ta'yin, minta maaf. Qasad dan ta'yin. Qasad maknanya aku nak solat. Ta'yin apa? Sebutkan sebab apa nak solat tadi. Aku solat tahiyatul masjid. Dalam takbir tu Allahu Akbar, dalam hati kita, lintasan hati kita, kita sedar, kita tahu, kita faham. Waktu kita angkat takbir tadi, kita sedar, kita tahu, kita faham yang aku nak solat tahiyatul masjid. Aku nak solat tu bukan suruh sebut dalam hati Allah sahaja aku, tak perlu sebut sahaja aku. Dah tahu dah kan, sedar nak buat apa ni? Nak buat apa tu? Doa Allah Akbar tu nak buat apa? Nak menyanyi negaraku. Nak solat. Makna kita tahu nak solat. Tapi nak solat apa? Tu nak kena ta'yin tu, tentukan. Sembahyang apa? Sembahyang apa tadi? Masuk masjid? Makna aku nak solat tahiyatul masjid. Makna kita reti yang kita nak solat tahiyatul masjid. Itulah dia niat. Itulah dia niat. Bukan membaca Allah sahaja aku sembahyang. Sahaja-sahaja tu dia ajar kita nak menunjukkan benda tu bersahaja. Kita sedar, kita tahu, kita faham yang kita nak
nak solat. Kemudian nak solat apa? Tahiyatul masjid. Jadi dalam niatnya, dalam takbiratul ihram tadi, niat ni makna dalam hati. Yang kita baca usolli itu lafaz niat. Hukumnya sunat baca. Tujuannya nak menolong hati nanti supaya mudah nak melintaskan dalam hati waktu takbiratul ihram. Kita pun Allah dalam hati, aku nak solat tahiyatul masjid. Dah lah. Itulah dia dua benda, niat untuk sembahyang sunat yang bersebab tadi tu. Aku solat tahiyatul masjid. Tak sebut 2 rakaat pun tak apa. Tak sebut tunai pun tak apa. Tak sebut kerana Allah pun tak apa. Itu dua tu yang wajib dalam niat sembahyang sunat yang bersebab dan berwaktu. Boleh? Faham tak tu? Okey, lepas kita ambil wuduk nak sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat wuduk. Tu pun sembahyang sunat bersebab dah tu. Kalau tak wuduk tak disuruh solat dah. Jadi kita lepas ambil wuduk nak sembahyang sunat. Orang panggil sembahyang sunat wuduk. Dalam niat kita ada berapa benda? Qasad dan ta'yin. Ingat tu. Dalam sembahyang sunat yang bersebab dan berwaktu, niatnya ada 2 saja. Qasad dan ta'yin. Qasad makna kita sedar aku nak solat. Qasad ni tujuan. Apa tujuan yang kau angkat tangan, yang kau sebut Allahu Akbar tu? Apa tujuan? Nak semayang. Dah semayang apa? Semayang tu macam-macam. Nak semayang apa tu? Tahiyatul masjid. Nak semayang apa tu? Sunat jadi Allahu Akbar, aku solat wudu. Sunat tu tak sebut pun tak apa. Aku solat wudu tu makna aku semayang sunat wudu dah. Dua tu yang lintaskan dalam hati. Bukan membaca dalam hati. Niat bukan membaca dalam hati. Bukan membaca sahaja aku semayang sunat. Itu membaca. Itu bukan niat. Niat ni lintasan hati. Kat depan tu ada kedai roti canai, ataupun kat depan tu ada kedai sate. Dia kata, aku rasa tadi aku niat nak singgah beli sate. Kita cakap macam tu. Tadi aku niat nak beli sate. Macam mana niat nak beli sate? Sahaja aku balik karang nak beli sate. Yang macam tu. Macam tu kan yang kata niat nak beli sate. Macam tu kan? Rasa aku niat nak beli sate tadi. Ni kan kalau balik ni kan niatnya nak beli sate dah. Macam mana niat nak beli sate? Sahaja aku nak singgah beli sate kambing 30 cucuk, nasi impit sekali kerana Allah. Macam tu. Kan niat tu lintasan hati. Tu yang kita kata tadi aku niat nak beli sate, tadi ni dah sampai rumah pula dah. Tadi ingat, tadi niat nak beli sate. Tadi niat nak beli sate, ni dah sampai rumah malah. Lepas tu macam mana niat nak beli sate tu? Sahaja aku nak beli sate. Mana dia? Jadi lintasan hati kita tahu, kita sedar yang kita nak beli sate. Bukan membaca dalam hati sahaja aku nak beli sate, bukan. Itu bercakap dalam hati namanya. Itu hadisun nafsi, berkata-kata, bercakap-cakap dalam hati, bukan niat. Niat ni lintasan. Kita sedar, kita tahu, kita faham, kita nak solat tahiyatul masjid. Kita sedar, kita tahu nak solat wudu. Itulah dia niat. Macam itulah. Okey, kalau sembahyang sunat mutlak, kalau sembahyang fardu dia ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin tu. Ni bukan nak cerita solat fardu, nak cerita solat sunat. Kalau sembahyang sunat bersebab berwaktu sama je tu. Qasad dan ta'yin je, ada 2 je. Dalam niat ni ada 2. Ingat tu, sembahyang sunat yang bersebab dan sembahyang sunat yang berfardu ada 2 benda wajib dalam niat dia, iaitu qasad dan ta'yin. Qasad tu makna tujuan. Aku nak solat. Tak payah sebut sahaja aku nak solat. Dah memang nak solat dah pun. Nak solat tahiyatul masjid. Aku solat tahiyatul masjid. Aku solat wudu. Aku solat duha. Aku solat apa lagi? Hajat. Aku solat istikharah. Tu. Mana kita sedar aku nak solat istikharah. Aku nak solat tahiyatul masjid. Aku nak solat wudu. Aku nak solat qabliyah zuhur. Itulah dia. Nampak? Tapi kalau qabliyah tadi kena datangkan satu lagi. Qabliyah. Kena sebut qabliyah. Kalau sembahyang sunat mutlak,
Sembahyang sunat yang semata-mata tu, niat dia ada berapa? Satu saja. Satu je. Satu je. Aku solat. Aku solat. Itulah niat bagi sembahyang sunat mutlak. Allahu Akbar dalam hati, aku solat. Allahu Akbar tu lafaznya mulut. Dalam hati kita lintaskan, aku nak solat. Itulah dia niat sembahyang sunat mutlak. Boleh? Begitulah mengikut mazhab kita Syafi'i. Faham tak? Dia kata buat apa nak niat lagi kat rumah ni, dah memang pakai kopiah, pakai baju Melayu samping, pakai samping, pakai baju Melayu ni, butang ada kerih pun, memang nak niat, memang nak pergi semayang lah ni. Buat apa nak niat-niat lagi dalam takbir? Di sisi kita wajib menghadirkan niat dalam hati sewaktu permulaan sembahyang, iaitu mana? Dalam takbiratul ihram. Kalau sembahyang fardu kita tak hadirkan ta'arrud tu, yakni fardu tu, maka sembahyang tu jatuh sunat. Dia tak jadi fardu zuhur. Ta'arrud yakni mengingatkan supaya nak membezakan dengan sembahyang sunat. Sebab kalau tak disebutkan fardu dalam niat tadi, dia jadi sunat. Kemudian qasad, ta'arrud, ta'yin, menentukan fardu Jumaat jadi bukan membaca dalam hati sahaja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat menjadi makmum berbaju Melayu. Bukan niat macam tu. Boleh tak? Niat ni makna lintasan hati. Dalam lintasan hati tu ada 4 benda ni. Kita faham 4 benda ni, itulah dia niat. Kita faham aku nak solat tu solat fardu tu fardu Jumaat, lepas tu jadi imam ataupun jadi inilah niat. Okey. Habis kalau dia takbir begini, kalau dia niat begini, Allahu Akbar, dalam hati dia aku solat Jumaat, makmum, tak sah mayat. Aku solat Jumaat, makmum, tak sah. Sebab Jumaat itu jadi sunat, bukan jadi itu sebab kena ta'arud tu, nak bezakan di antara fardu dan sunat. Kalau kita sembahyang zuhur, Allahu Akbar, dalam hati kita aku sembahyang zuhur, jadi sunat je. Makna fardu zuhur hari tu belum buat lagi tu. Fardu zuhur hari tu belum buat lagi tu. Yang tadi tu jadi sunat. Faham tak? Sebab tu wajib diniatkan ta'arud, menyebutkan, mengingatkan fardu. Jadi bila kita ada ilmu, kita belajar faham, tak payah pun niat ni. Yang kita jadi was-was tu sebab tak ada ilmu. Syaitan duk tipu-tipu kita. Itu yang angkat takbir sampai putus nafas tau. Allahu Akbar, Allah, jadi takbir raya pula dah.
Ingat nak takbir apa tu imam Jumaat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mam, tu takbir raya ke mam? Wah, lupa ni. Sebab nak mengingatkan kita, belum datang lagi. Apa yang belum datang? Dia kata niat belum datang lagi. Niat tu kat London lagi belum datang lagi. Bila ada bila dalam diri kita, dalam hati kita ada ingat dah menghadirkan 4 benda tadi tu, niat dah lah tu. Aku solat, kita tahu, kita sedar aku solat, tu qasad dah tu. Aku solat tu qasad dah tu. Kemudian solat ni ada yang fardu, ada yang sunat. Sekarang ni kita nak buat sembahyang fardu, kena ingatkan fardu. Mana aku nak solat fardu, dah ada 2. Fardu apa? Fardu ada 5. Fardu mana yang nak solat ni tengah hari terpacak ni, tengah panas ni. Contohnya waktu gelincir matahari, fardu zuhur. Tu aku solat fardu zuhur. Kalau sembahyang seorang 3 ni. Kalau sembahyang seorang 3 ni. Allahu Akbar, dalam hati aku nak sembahyang fardu zuhur. Aku nak sembahyang fardu zuhur. Niat dah tu. Kita sedar aku nak sembahyang fardu zuhur. Tak payah sebut makmum lah sebab sembahyang seorang. Kalau nak jadi makmum barulah hadirkan makmum tadi. Habis. Jadi begitulah cerita. Itu sembahyang, niat sembahyang fardu. Ada pun sembahyang sunat tadi begitulah. Sembahyang sunat mutlak paling mudah sekali. Allahu Akbar, dalam hati kita Allah tu aku solat. Dah. Sembahyang sunat mutlak lah tu. Nak buat berapa rakaat? Buatlah sampai pingsan. Buatlah sampai pingsan. Daripada pukul 12 kan sampai rapat ke terbit fajar kan. Pas sembahyang bangun bagi salam, bangun lagi sembahyang bagi salam lagi, bangun lagi berehat jap. Berehat jap, bangun lagi sembahyang. Sembahyang sunat mutlak selagi lagat nak buat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ada satu kelebihan sembahyang sunat selepas Isyak, 4 rakaat tanpa makna dengan 1 salam. Lepas Isyak 4 rakaat 1 salam, kaifiatnya macam tu. Kelebihan dia seolah-olah seperti Lailatul Qadar. Kelebihan dia. Buatlah. 4 rakaat 1 salam. Maknanya tak ada tahiyat awal lah. 1 rakaat bangun, rakaat kedua bangun, rakaat ketiga bangun, rakaat keempat kan baru salam. Selepas Isyak. Kelebihannya seperti mendapat Lailatul Qadar. Besarlah makna ganjaran dia. Yang rajin buat, yang tak rajin tengok je lah. Tengok je lah. Habis sembahyang sunat mana tadi contohnya, maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah, yang ba'diyah itu. Maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah dan yang ada ba'diyah itu. Makna wajib disebutkan qabliyah ataupun ba'diyah. Disebutkan akan qabliyah dan ba'diyah. Dan yang tiada ada ba'diyah, tiada disebutkan akan qabli. Yang tak ada ba'diyah tak payah sebut qabli. Qabliyah sebut aku sembahyang sunat asar je, tak ada sebelum. Aku sembahyang sunat subuh je, tak ada sebelum subuh. Seperti dikatanya usalli. Usalli tu terjemah Melayu apa? Aku solat. Usalli makna aku solat. Aku solat lah ni, bukan nak menyanyi, nak berdiri saja. Tak. Nak solat. Dia sedarlah kita nak solat. Solat apa? Sunnatus subhi. Aku nak sembahyang sunat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala, kerana Allah. Usalli sunnatal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Tak ada qabliyatan, tak ada usalli sunnatal subhi qabliyatan raka'ataini, tak ada. Usalli sunnatal asri qabliyatan, tak ada qabliyatan. Sebab tak ada ba'diyah. Dan pada sembahyang zuhur ataupun sembahyang fardu, dan pada zuhur atau maghrib atau isya, usalli sunnatal zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat zuhur qabli. Apa makna qabliyah? Kena ingat, kena tahulah. Kita sebut qabliyah dalam niat, kena fahamlah qabliyah tu apa. Makna qabliyah ni makna sebelum zuhur, ataupun dalam niat kita Allahu Akbar, aku sembahyang sunat zuhur sebelum, ataupun aku sembahyang sunat zuhur selepas, ataupun aku sembahyang sunat zuhur qabliyah, ataupun aku sembahyang sunat zuhur ba'diyah. Yang penting ni kita faham qabliyah tu apa.
Maka qabliyah tu apa? Qabliyah tu kuih yang ada inti dalam itu. Itu ke qabliyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pada Zuhabi, maka kiaskanlah pada maghrib, suaikanlah sembahyang maghrib. Tak payahlah dia nak bagi contoh semua tu. Orang bijak cukup dengan 1-2 contoh, dia dah pandai dah bawa tempat lain dah. Usalli sunnatan maghribi raka'ataini qabliyatan. Sebab maghrib ada ba'diyah kan. Lepas tu kan usalli sunnatan maghribi raka'ataini ba'diyatan pula dah. Dan isyak pun samalah, seperti demikian juga. Dan setengah daripada sunat yang muakkad, yang dikerjakan, makna sembahyang sunat muakkad yang dikerjakan, yang sangat-sangat dituntut melakukan dan dikekalkan, makna istiqamah, kalau boleh jangan tinggal. Kita ni adalah lemahnya kita ni. Ya Karim, kita ni beribadat bermusim. Kita ni beribadat bermusim, dipengaruhi oleh suasana. Sebab tu kita ni tak ada pendirian lagi kita ni. Tak ada pendirian lagi kita ni. Dalam ibadat tak ada pendirian lagi, masih dipengaruhi oleh suasana. Orang ramai semangat ibadat. Seorang dah tak rajin. Ramadan rajin. Habis Ramadan dah tak rajin. Makna kita ni belum. Sebab tu tak payah nak rasa hebat lah. Tak payah nak berasa hebat, nak berasa tok wali, nak berasa tok apa, tak payah. Kita ni beribadat masih dipengaruhi oleh suasana lagi. Kita ni beribadat kerana dipaksa lagi. Buat dalam keadaan terpaksa lagi. Tak sama macam tu. Wali-waliullah no. Dia buat sebab dia rindu, dia buat sebab dia seronok. Kita buat sebab kita berasa terpaksa. Sebab tu bila lepas sembahyang kita lega. Apa pasal? Lepas sembahyang tu. Lega saya. Masih lega lah sembahyang. Beza. Orang-orang tu lepas sembahyang Zuhur bukan full. Kata bila lagi nak masuk waktu ni? Bila lagi nak masuk waktu asar ni? Nampaknya. Tu dia orang. Dia buat tadi solat dalam keadaan dia rindu. Kita buat dalam keadaan terpaksa. Lepas sembahyang Zuhur, lega tu lah. Barulah selesa sikit lah, nak rehat-rehat. Apa tak? Dah sembahyang Zuhur. Nak lepas. Rasa macam dah lepas seksa lah. Kat tengah duduk sembang-sembang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Handphone siapa bunyi tu? Bukan handphone, masjid. Tadi bukan lepas azan ke tadi? Tadi Zuhur ni asar. Asar dah. La ilaha illallah. Dah terpaksa lagi nak pergi sembahyang ni, dah berkerut lagi dari kita. Jadi kita sembahyang dalam keadaan beza. Sebab tu tengok orang ibadat, tengok orang atas-atas tu. Jangan tengok orang tak sembahyang. Memanglah kita rasa ni kang tu wali besar. Tengok orang tak sembahyang, memang rasa kita tu wali besar. Tengok tu. Tu guru alim ulama tu lepas sembahyang, lepas sembahyang tak sabar nak sembahyang lagi. Kita lepas sembahyang terperanjat, terperanjat apa? Masuk waktu. Azan tak? Lepas sembahyang asar, azan apa tu? Maghrib dah tu. Dah maghrib pula dah. Kerut balik dari kita. Lepas isyak sembahyang baru gerul. Subuh dah buat lagi. Allah, jauh lagi kita. Jauh lagi. Tak payah nak rasa hebat lah. Allah. Okey, ni iaitu mana? Dan dikekalkan akan dia mengerjakan sembahyang witir. Kita witir ni. Allah. Witir kita ni setahun sekali lah. Pun dalam Ramadan pun sebab ada tarawih. Kalau tak pergi tarawih, tak adalah witir. Minta ampun maaf lah nenek moyang, takkan buat witir ni. Hari tu azam bukan main kita azam. Lepas Ramadan ni aku nak istiqamah, insya-Allah. Witir aku nak, walaupun tak ada tarawih aku nak witir juga sampai jumpa Ramadan depan. Hampir tak ada.
Perasan ke tak perasan? Kan? Perasan lah. Siapa? Kita lah tu, bukan orang lain. Bukan dia-orang tu, kita ni. Hari tu azam bukan main berapi-rapi lagi. Dah, mana kita cuba insya-Allah insya-Allah. Dia kata alang-alang dah bulan berapa ni, tunggulah Ramadan depan. Kita biasa macam tu Ramadan, Syawal ni dah Zulhijjah dah. Jadi dah berapa bulan langkau, dah jauh tinggal Ramadan jauh. Dia alang-alang dah jauh ni. Nantilah kita tunggu, kita start balik, kita azam balik, tunggu Ramadan depan. Dah main-main. Kali ni seng-seng dengan baju, tak bagi cat lepas ni. Ramadan tahun depan aku nak mula daripada Ramadan habis Ramadan, aku nak kekalkan witir. Berpuluh tahun dah. Kita hidup berapa tahun? Kalau saya ni 35 tahun. Rahsia, umur tak boleh cakap. Umur 25 tahun ni, selama 25 tahun umur 25 tahun ni, selama 25 tahun ni makna 25 tahun ni si kena tipu je. Bangun macam biasa. Dia bangun macam biasa. Hebat istiqamah dah tu. Tu kata istiqamah tu melebihi 1000 karamah dah. Orang ni boleh berjalan atas air, tapi semayang dia, wirid dia tak istiqamah. Yang ni dia tak boleh jalan atas air, dia tak boleh terbang di udara, tapi ibadat dia buat istiqamah. Setiap waktu tu dia buat macam biasa, dia tak tinggal. Dia lebih besar karamah daripada yang boleh berjalan atas air tu. Dia lebih hebat lagi. Faham tak tu? Sebab tu nak dapat istiqamah tu payah. Ada je kan. Ada je kan. Dah tak jadi. Dah tak jadi, habislah kan. Alang-alang dah tinggal, nantilah buat balik. Habis. Tahun depan lah jawab. Witir semayang witir. Jadi buat balik. Tak apa, insya-Allah. Kata ulama, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat juga. Insya-Allah, azam insya-Allah. Malah pun buat satu rakaat. Malah satu rakaat. Malah berdiri buat duduk daripada tak buat langsung. Betul? Kalau kita duduk baik tak ya? Dah daripada tak buat. Daripada semayang sunat duduk dengan tak buat, mana lebih? Semayang sunat duduk. Sebab itulah Allah bagi kelebihan semayang sunat ni. Kalau meskipun sihat afiat, diharuskan duduk. Cuma pahalanya separuh. Pahala separuh. Kecuali orang yang sakit, memang dia sakit, dia tak boleh semayang berdiri, dia semayang sunat duduk, dia dapat pahala sempurna. Sebab dia duduk tu bukan sebab malah macam kita. Dia duduk tu sebab dia sakit. Maknanya kalau dia sihat, dia akan semayang sunat berdiri. Kita ni sihat, tapi kita nak buat semayang duduk. Malah lah aku ni kalau nak berasa berdiri kan semayang witir rasanya malah, tapi kalau duduk tu rasa rajin sikit. Buat duduk. Tak apalah. Buat dah maknanya. Tulislah nama dia tu. Malam ni dia ada semayang sunat witir. Ada tulis nama. Masuk dalam geng-geng semayang sunat witir juga, walaupun duduk. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Bermula semayang witir itu sebenarnya, maka barang siapa yang tiada mengerjakan semayang witir, maka tiadalah daripada kami. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya solat witir itu sebenarnya, siapa yang tiada mengerjakan solat witir, maka ianya bukan daripada kami. Rasulullah SAW mengulanginya 3 kali. Apa maksud? Maknanya orang yang tidak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi tak mengaku umat. Bukan Nabi tak mengaku umat, makna bukan di kalangan orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula semayang witir sebenarnya maka tiadalah daripada kami. Dan sebanyak-banyak semayang sunat witir. Sebab tu ada mazhab lain, witir ni wajib. Di sisi kita witir ni sunat, muakkad. Di sisi mereka wajib.
Di sisi mazhab apa saya tak ingat. Malik, Hambali ke apa. Wajib, witir dia wajib, bukan sunat, wajib. Maka kita afdal buat juga. Dan sebanyak-banyak witir itu 11 rakaat. Pendapat dalam mazhab kita Syafi'i bahawa solat witir itu harus dilakukan serakaat. Paling malas buat serakaat. Di sisi mazhab kita Syafi'i harus buat witir serakaat. 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat dan 13 rakaat. Hujah mereka itu adalah berdasarkan kepada sandaran hadis-hadis Nabi yang berikut. Banyaklah ada hadis-hadis sandaran itu. Itu di sisi pendapat mazhab kita Syafi'i. Boleh buat serakaat, 3 rakaat. Berapa lagi tadi? 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat. Oh, hebatlah kalau boleh buat macam tu. Serakaat pun mujulah sambil duduk. Tu kira hebat dah tu. Kalau kita ni boleh buat serakaat sambil duduk, kira hebat dah tu. Boleh jadi wali dah tu. Dan sekurang-kurang serakaat. Tetapi sayugianya jangan dia kerjakan dia serakaat juga. Sebaik-baiknya janganlah buat serakaat. Janganlah buat serakaat. Meskipun harus, janganlah. Sebab ada ulama kata makruh buat serakaat. Paling kurang buatlah 3. Kerana khilaful aula. Tak makruh khilaful aula. Buat serakaat tu khilaful aula ni kita kata beginilah, dia dekat-dekat nak makruh. Dekat nak makruh. Tak makruh, dekat-dekat nak makruh. Jadi buat 3 tak ada. Itu paling kurang tapi sempurna. Paling kurang tapi sempurna 3 rakaat. Dan tiada mengapa ia simpankan sekurang-kurang akmalnya 3 rakaat. Itu mana? Sekurang-kurang sempurna sembahyang sunat witir 3 rakaat. Itu paling kurang sempurna. Tapi kalau 1 tadi sah juga. Tapi hukumnya ulama kata khilaful aula. Dekat dengan nak makruh. Dah dia kena mana asing. Biar ada beza dengan sembahyang maghrib tu. Dia satu salam. Alah, asing kan. 2 salam. 2 rakaat salam, kemudian baru 1. Kalau buat direct nanti kan jadi macam maghrib pula juga. Dibaca ayatnya pada rakaat pertama, kemudian daripada Fatihah sabbihisma rabbika. Ni kalau rajin nak bacalah surah yang kita paling betul baca, bukan syarat surah panjang. Surah yang paling betul kita baca. Jangan ikut orang nak baca surah-surah panjang. Orang lain tu baca surah-surah panjang bacaan dia betul. Kita nak baca surah panjang tapi tergabung lintang bukang. Huruf M ada masuk, huruf Z ada masuk, huruf L ada masuk. Dia katakan kalau baca inna atau inna apa barang. Orang nak tahu aku ni hafal Quran. Kalau baca Sabihis, baca Al-Kahfi, baca Amanur Rasul, baca ni kan barulah orang kata, "Wih, hafal ni. Nampak pakai kopi kulub punya, tapi hafal Quran tu." Dah sia-sia semayang. Niat nak menunjuk nak bagi tahu orang yang dia hafal ayat panjang-panjang. Jaga tipu daya setan ni ada kat mana-mana je. Tapi kalau dia baca surah panjang-panjang betul dan niatnya memang nak ambil fadilat baca surah panjang, tak apa lah. Tapi kalau kita tak nak baca surah pendek sebab takut malu orang kata kita tak hafal Quran, maka rosaklah ibadat kita. Jaga-jaga. Mana-mana ada setan, mana-mana ada nafsu nak merosakkan ibadat. Kau semayang kau jadi imam kau siap kau, aku nak jahanam kan semayang kau. Lalu kita pun nak baca surah pendek ke baca surah panjang. Kalau surah pendek ni kan ada bakal pak mertua kat belakang ni. Belakang ni ada bakal pak mertua, waktu bakal mak mertua ada tadi nampak kelibat macam datang. Takkan nak baca inna a'tayna. Tak ada harapan ni. Lepas tu ada pula kawan aku bawa balik Mesir, di semayang baca surah panjang-panjang. Ini ada saingan. Kalau aku baca inna a'tayna, kawan aku baca Sabihis, baca Alif Lam Sajadah, dah tentulah anak dilepas ke orang tu lah. Aku pun nak kena baca surah panjang-panjang lah, baru makcik ni buka mata. Kesian kau. Kita pun bacalah huruf M ada, huruf Z ada, huruf L ada.
Nak orang kata punya pasal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang paling afdal, surah yang paling tepat dan betul kita baca walaupun pendek, itu lebih afdal daripada mengambil ayat-ayat potong-potong, daripada membaca surah pendek tapi sempurna, itu lebih besar pahala. Dan tu macam orang-orang hafiz Quran tu duk baca sekat, itu sebab dia nak melancarkan hafalan dia. Orang hafiz Quran ni dia hari-hari kena ulang kaji. Mana daripada pagi orang sembahyang subuh dia baca separuh, lepas sembahyang zuhur dia sambung separuh, asar akan dia sambung separuh, sambung. Sebab tu kadang kalau orang hafiz Quran ni dia baca ayat-ayat begitu. Nampak tak? Kita bukan hafiz, kita hafuz. Kita baca surah pendek-pendek tapi sempurna, itu lebih besar pahala. Allah. Jangan main-main. Rasa malu nak baca surah pendek, nanti orang kata bengam. Apa? Jadi imam baca surah pendek, bengam. Pakai yang pemilik lawa lagi. Serban, selendang, sugi, minyak wangi. Qul huwallah. Bengam ni orang. Tu yang kita tak nak tau. Kita nak orang puji-puji kita. Baru tahu, kau ingat aku apa? Kau ingat aku apa? Kau ingat aku tak hafal Quran? Innalillah. Minta Allah jauhkanlah niat macam tu. Jaga hati kita. Baik. Dibaca ayatnya sabihis. Kalau pandai, kalau fasih bacalah. Kalau salah, baca surah yang paling pandai kita baca. Bahkan sembahyang sunat ni kalau tak baca surah pun tak apa. Baca surah tu sunat hay'ah. Kalau tak baca pun tetap sah sembahyang sunat kita tu. Yang pentingnya Fatihah, itu rukun. Jangan tak baca pula kan, lama tak baca Fatihah, baca sabihis pula kan. Lagi pelik ni. Allahu Akbar, sabihis, mana pergi Fatihah? Ini balik luar negara. Pelik sikit. Barulah orang nampak pelik. Dan pada rakaat yang keduanya, kemudian daripada Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, hingga habislah. Jangan baca sabihis je, lepas tu Allahu Akbar. Macam itu malam baru ni ada mengaji itu dalam kitab Musolli, dia kata rakaat pertama lepas Fatihah sabihis. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma. Allahu Akbar. Asalah sabbihisma. Tu dalam kitab Musolli dia kata kemudian daripada Fatihah baca surah sabbihisma. Dia baca punya lurus, dia baca sabbihisma. Bacalah sampai selesai. Masya-Allah, tabarakallah. Sabbihisma jadi baca, lepas tu dia rukuk pula dah. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Allahu Akbar. Rukuk dah. Betul paling baik. Nak cepat makan tu, nak cepat makan tu. Dan pada rakaat yang ketiganya kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad sampai habis. 2 rakaat salam, lepas tu bangun lagi 1 rakaat. Macam buat malam-malam tarawih lah. Macam tu lah. Itulah yang afdalnya. Itulah yang terlebih afdal, cara macam tu. 2 rakaat salam, lepas tu bangun lagi 1. Demikian lafaz niat yang usalli sunnatul witri rakaatain lillahi ta'ala, dan lafaz niat yang serakaat itu, iaitu demikian bunyinya. Dan lafaz niat yang serakaat itu demikian bunyinya. Begini usalli sunnatul witri rakaatan ataupun rakaah lillahi ta'ala. Dalam takbir dalam hati kita, aku solat sunat ataupun aku solat witir serakaat. Dalam hati, aku solat witir serakaat. Tadi aku solat witir 2 rakaat. Tu je niat dia. Wallahu a'lam. Dan setengah daripada sembahyang sunat muakkad itu sembahyang sunat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana علمنا الذي من ينفعنا ربنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الكثر الأنثى وذكر وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم إنا وبكم تقبل يا كريم.